1.2 kes kematian direkodkan bagi setiap 2 hari dalam sektor pembinaan. Angka yang didedahkan oleh Persatuan Kontraktor Binaan Malaysia MBAM itu didakwa terus meningkat. Seolah-olah memberi isyarat sasaran sifar kemalangan di tempat kerja adalah mustahil untuk dicapai. Apakah masih ada kompromi dalam soal keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Wartawan Wan Zairul Azri Wan Muhammad Sudin ada butirannya. Berdasarkan perangkaan MBAM, pada tahun 2015, nisbah kemalangan maut dalam industri pembinaan bagi setiap 100,000 pekerja adalah 10.74. Ia terus meningkat kepada 12.78 pada tahun 2016 dan 14.94 pada 2017. Pengerusi Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara NIOSH Tan Sri Lee Lamtai berkata, kurangnya komitmen majikan dikesan sebagai punca kemalangan di tempat kerja. Majikan terutama pengurusan tertinggi ujarnya harus menganggap keselamatan dan kesihatan pekerjaan sebagai pelaburan dan bukannya perbelanjaan sehingga ada yang sanggup mempertaruhkan nyawa pekerja semata-mata mahu mengurangkan kos. Yang saya tahulah bahawa masih ada tapak pembinaan di mana para pekerja tidak diberikan peralatan yang mencukupi untuk dipakai apabila mereka melakukan sesuatu ini pekerjaan, terutamanya apabila mereka terlibat dalam pembinaan bangunan yang tinggi. Jadi soal pemakaian PPE ini merupakan salah satu benda yang amat itu penting. Ini kerana dengan pemakaian PPE yang standard, yang berkualiti tinggi, jadilah itu ialah salah satu cara untuk pencegahan kemalangan. Tambahnya pindaan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 yang dijangka dibawa ke Parlimen bulan depan amat wajar. Pindaan antara lain memperkemas peraturan sedia ada untuk mengekang kecuaian dan kemalangan di tempat kerja. Kalau setakat inilah hanya kontraktor dan para pekerja yang dipertanggungjawabkan, tetapi pihak pemaju mereka itu belum dipertanggungjawabkan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Jadi saya dipahamkan ada cadangan untuk membuat pindaan agar pihak pemaju itu jugalah dikehendakilah untuk memainkan ini peranan dalam memastikan keselamatan pekerjaan, dan kalau mereka gagal berbuat demikian, jadi mereka juga boleh dikenakan itu hukuman. Jelasnya lagi, kegagalan pekerja mematuhi garis panduan dan prosedur operasi standard SOP juga antara punca berlaku kemalangan di tapak pembinaan. Pada tahun 2017, 7,870 kes kemalangan dilaporkan di industri pembinaan. Daripada jumlah itu, 168 kes kemalangan maut direkodkan berbanding 129 kes pada tahun 2012, iaitu peningkatan sebanyak 30.23%. Kalau nyawa pekerja boleh diselamatkan, kenapa aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan perlu diabaikan? Wan Zairul Azri, Wan Muhammad Sudin, Media Prima.